Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera, selamat pagi cikgu ucapkan. Kita berjumpa lagi pada sesi PDPR kita untuk hari ini. Jadi apa yang akan kita lakukan pada hari ini? Membuat satu kemahiran menulis. Jadi apa kemahiran menulis yang perlu dilakukan hari ini ialah kita tengok buku aktiviti kita, jilid 2 muka surat 19. Dan hari ini kita guna dua muka surat, muka surat 19 dan 20. Jadi kalau kita tengok pada buku aktiviti kita, arahannya ialah edit tanda baca. Edit tanda baca. Tanda baca ni yang pertama terdiri daripada tanda noktah. Dalam setiap ayat mesti ada tanda noktah. Yang kedua ada tanda seru. Okey. Yang ketiga ada tanda koma. Okey, dan yang keempat ada tanda soal. Tanda soal ni digunakan untuk kata tanya lah. Dan tanda seru ni pula digunakan untuk kata seru. Okey, satu lagi ada pembuka kata. Sekiranya ayat itu seolah-olah berbunyi seperti dialog lah, seperti percakapan. Okey, kita tengok kita punya buku teks, buku aktiviti muka surat 19. Jadi kalau kat situ kita dapat lihat, okey, tajuknya isi borang pendaftaran sekolah. Maksudnya nak daftar sekolah kena isi borang lah. Okey, kita baca sama-sama petikan yang diberikan dan kita lepas ni kita kenal pasti apakah kesalahan tanda baca. Okey, yang pertama, adik Halim telah berumur 4 tahun. Dia akan belajar di Tadika Ria. Halim meminta izin daripada ayahnya untuk mengisi borang pendaftaran. Dia mengisikan nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanya ayah Halim. Aduhai, saya terlupa, kata Halim sambil meminta maaf daripada ayahnya. Halim mengambil pen lalu menengkapkan borang itu semula. Mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Tanya Halim. Maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia. Jawab Kartini, kakak Halim. Wah, hebat kakak, kata Halim. Jadi dalam petikan ini murid-murid, terdapat beberapa kesalahan tanda baca. Jadi kalau murid-murid dah dapat kenal pasti, bagus. Kalau tak dapat lagi kenal pasti, mari kita buat sama-sama. Baiklah murid-murid, apa yang kita kena buat ialah kita kena betulkan tanda baca yang terdapat dalam petikan. Jadi apa kita kena buat? Kita kena salin semula. Kita tengok dulu ayat yang pertama. Adik Halim telah berumur 4 tahun. Okay, ada tak kesalahan dalam ayat ni? Ada tak? Tak ada Jadi kalau tak ada, kita salin semula ayat ini dengan betul. Okey, dalam setiap ayat mesti ingat mesti ada tanda noktah. Okey, kita tengok ayat yang seterusnya. Dia akan belajar di Tadika Ria. Okey, ini pun masih lagi tiada kesalahan tanda baca. Okey, kita tengok ayat yang ketiga. Halim meminta izin daripada ayahnya untuk mengisi borang pendaftaran. Ada tak kesalahan ayat atau kesalahan tanda baca? Okey, tak ada kan? Okey, jadi kita salin dulu. Okey, dan seterusnya, dia menyisihkan nama, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Okey, jadi dalam ayat ni kita nampak ada beberapa kesalahan tanda baca lah, yang mana kata nama tu berturutan. Contoh nama, alamat, nombor surat lahir. Jadi bila kita menyebut satu benda secara berturutan, kita kena letak tanda apa? Tanda macam huruf waw tu tanda apa? Tanda koma. Jadi kita betulkan dia mengisikan nama, koma, alamat dan nombor surat lahir pada borang itu. Okey, mudah kan? Jangan lupa selepas perkataan itu mesti ada tanda noktah, okey, pada borang itu. Okey,
Okay, kita buat satu lagi ayat. Ayat seterusnya, Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanya ayah Halim. Jadi mengapakah itu adalah kata tanya. Jadi bila kata tanya, di hujung ayat kita mesti letak tanda soal. Okey, contoh Okey, Halim, mengapakah kamu tidak menulis nama negara ini? Tanda koma penutup kata. Tanya ayah Halim. Okey. Seterusnya. Okey, untuk seterusnya, aduhai, saya terlupa, kata Halim sambil meminta maaf daripada ayahnya. Aduhai itu adalah kata seru. Jadi bila kata seru, kita kena letak tanda seru. Ingat lagi tak bentuk tanda seru? Okey. Aduhai, koma, saya terlupa. Letak tanda seru, penutup kata. Kata Halim meminta maaf daripada ayahnya. Okey. Betulkan sikit. Okey. Seterusnya, Halim mengambil pen lalu melengkapkan borang itu semula. Ada tak kesalahan tanda baca? Kalau murid-murid perasan, di hujung ayat tu mesti ada tanda noktah. Halim mengambil pen lalu melengkapkan borang itu semula. Okey, itu tanda noktah. Okey. Dan seterusnya, mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Tanya Halim. Jadi bila guna kata tanya lagi sekali, kita akan apa? Kita akan gunakan tanda soal. Okey. Pembuka kata, mengapakah maklumat itu perlu ditulis? Tanda soal, penutup kata. Tanya Halim. Kemudian tanda nokta. Bagus. Okey. Kemudian kita tengok ayat seterusnya. Maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia. Jawab Kartini, kakak Halim. Dekat sini ada banyak kesalahan tanda baca. Okey. Jadi kita betulkan. Tengok sini. Maklumat ini penting kerana inilah buktinya kita rakyat Malaysia tu M huruf besar. Okey, koma, penutup kata. Jawab Kartini. Kartini tu nama orang kan, jadi kena huruf besar. Okey, dan satu lagi, koma. Maaf, tanda noktah di hujung ayat. Ini kita kena betulkan lah. Okey. Okey, seterusnya. Wah, hebat kakak, kata Halim. Wah itu ialah kata seru. Jadi bila kata seru, kita kena letak tanda seru di hujung ayat lah. Okey, wah, koma, hebat kakak, tanda seru, kata Halim. Okey, mudah kan? Cikgu rasa semua dah dapat siapkan. Jadi salin je balik ayat cikgu ni. Okey, ada apa-apa soalan tak nak tanya? Kalau tak ada, kita akan pindah ke muka surat 20. Okey, kita pindah ke muka surat 20. Aktiviti 3B, betulkan tanda baca. Okey, kita tengok dalam gambar yang pertama. Tengok dulu gambar pertama, ada apa? Ada anggota keselamatan kan, sedang melihat seorang murid lah. Okey, kemudian gambar kedua, anggota keselamatan ni ataupun kita panggil rela, okey, membantu murid ni mungkin melintas jalan kot.
Okey, dia menegur murid tu untuk menawarkan bantuan. Okey, yang ketiga, kita tengok anggota rela ni membantu murid istimewa. Okey. Dan gambar keempat tu, anggota rela pun menolong murid tu melintas jalan dan membawa tolong mengangkat beg lah. Tolong angkat beg murid tersebut. Okey, jadi kita betulkan tanda baca untuk setiap ayat. Okey. Kita baca dulu ayat yang pertama. Apakah yang dilakukan oleh anggota rela itu? Apakah? Itu kata seru kan dia bagi. Jadi kalau apakah kata tanya, kita mesti gunakan tanda soal. Bagus. Oleh anggota rela itu, tanda soal. Okey, yang seterusnya. Seorang anggota rela telah sampai di lintasan belang di hadapan sekolah. Ini ayat penyata atau ayat penyata lah. Jadi kalau ayat penyata, dia tak perlu tanda seru. Jadi kita kena letak tanda apa? Siapa tahu? Tanda noktah sahaja. Okey, salin balik ayat tu. Dan jangan lupa tukar kepada tanda noktah. Okey, tanda noktah. Okey, nombor 3. Anggota rela itu membantu seorang murid istimewa. Tu kata seru. Okey, kata seru kita kena letak tanda seru. Okey, anggota rela itu membantu seorang murid istimewa. Letak tanda seru. Okey, dan yang akhir sekali, anggota rela itu membawa beg, tanda soal, bekal dan botol air murid istimewa itu untuk melintas jalan. Tiba-tiba ada tanda soal kan di tengah-tengah ayat. Sedangkan tak ada pun kata tanya kan. Jadi ada kesalahan lah ayat di sini. Macam mana kita nak betulkan? Okey. Anggota rela itu membawa beg. Lagi lepas beg letak tanda koma. Okey, bekal dan botol air murid istimewa itu untuk melintas jalan. Alhamdulillah, siap sudah tugasan kita untuk hari ini. Jadi murid-murid ada tak apa-apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan, boleh tanya cikgu secara personal di WhatsApp, Telegram ataupun boleh tanya di ruangan komen. Okey, jangan lupa like, subscribe dan share dan komen lah video cikgu. Kalau awak follow dan awak subscribe, awak takkan tertinggal lah setiap isi kandungan pelajaran kita. Okey, itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye bye.